إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى كل مشايخنا ولمعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لأمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad dini wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar kesyukuran yang telah memberikan kepada kita segala kasih sayangnya, limpah rahmat kasih sayangnya kepada kita, kesempatan-kesempatan pengampunan yang Allah beri kepada kita, perlulah kita syukuri dan kita gunakan sebaiknya. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam kalangan yang dikatakan benar-benar menjadi abdun, sebagai hamba kepada Allah, yang mana mengikut seruan takwa, iaitu mengamalkan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang, dan seterusnya. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta, sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi yang telah mengajarkan, yang telah menyampaikan risalahnya, sehingga kan kita dapat kenal Tuhan kita siapa, dan akhirnya kita dapat kembali kepadanya, kepada Allah nanti dengan keadaan selamat insya-Allah. Dan jangan lupa, marilah kita niat iktikaf dan juga niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Sahaja aku belajar, sahaja aku mengajar lillahi ta'ala. Baik, saya nak baca satu hadis sebagai mukadimah kita pada malam ini, yang dikutip daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang ditulis dengan dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Hadis yang ke-35, 15 maksiat yang menurunkan bala. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khaslatan hal bihal bala. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al maghnamu dulan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardhalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khumur wa lubisal harir wa tukhidatil qiyan wal ma'azif wa la'an akhiru hadhihi ummati awwalaha
falyartaqibu 'inda dzalika rihan hamra'a aw khasfan aw maskhan. Rawahu Tirmizi. Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka, iaitu yang pertama, apabila harta negara beredar hanya di kalangan orang-orang yang tertentu. Yang kedua, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Yang ketiga, zakat dijadikan sebagai hutang. Yang keempat, suami mengikuti kemahuan isteri. Yang kelima, anak derhaka kepada ibunya. Yang keenam, sedangkan ia dalam masa yang sama berbuat baik pula kepada temannya. Yang ketujuh, dan dia menjauhkan diri dari ayahnya. Yang kelapan, suara-suara yang ditinggikan di dalam masjid. Yang kesembilan, yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang paling hina di kalangan mereka. Yang kesepuluh, seseorang yang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Yang kesebelas, khamar, iaitu minum arak di segenap tempat. Yang ke-12, kain sutra banyak dipakai oleh kaum lelaki. Yang ke-13, artis disanjung-sanjung. Yang ke-14, muzik banyak dipermainkan, banyak dimainkan. Yang 15, generasi terakhir, yakni generasi akhir umat ini melaknat, menyalahkan generasi yang utama, yang pertama, yakni para sahabat, para salafus soleh. Maka ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempur bumi, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk yang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Keterangan ringkas kita baca sedikit. Kalau kita tengok, segala tanda-tanda tadi duduk ada pada zaman kita dah. Segala tanda tadi duduk ada pada zaman kita dah. Kalau saya ambil nombor 9, apa dia ni? Nombor 8, suara-suara yang ditinggikan di dalam masjid. Banyak dah. Kerana orang bubuk jawatan apa semua kan tu. Dalam masjid tu. Biasalah. Jadi benda tu ada dah sekarang. Yang menjadi ketua adalah yang terhina di kalangan kita, di kalangan mereka. Orang yang paling hina jadi ketua. Hina ni boleh jadi hinanya daripada sudut perangainya, sudut akhlaknya, dari sudut maksiat yang dilakukan, tapi dia diangkat. Baik, jadi boleh kata kesemua tanda tadi sudah ada di zaman kita, maka tinggal saja kita menunggunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum kita masuk lebih lanjut, bila sebut cerita akhir zaman ni, saya nak tanya, di kalangan tuan-tuan para jemaah ni pernah dengar tak cerita tentang mimpi Masitah? Siapa pernah dengar kat sini? Siapa pernah dengar? Kalau ada, angkat tangan seorang pun tak apa dah. Mimpi Masitah. Tak ada? Kalau tak ada, saya tak cerita lah. Kalau ada, baru saya cerita. Okay, tak apalah, kita masuk kitab. jadi curious macam. Tapi lah, kalau ada masa kita cerita lah, insyaAllah. Baik, kita sambunglah kitab Mau'izah kita. Muka surat berapa Boleh tunjuk? 61. Baik, muka surat 61. Siapa yang buka kitab tu, kita tengok muka surat 61. Allahumma salli. Kita ambil bab akidah. Berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbahasan mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah itu bererti akad, simpulan, yang diikat, simpulan. Yang disimpul ini adalah agama Allah, agama Islam. Kita menyimpulkan pegangan kita dengan Allah, iaitu dengan akad, akidah, iaitu keyakinan kita kepada Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Dan berpeganglah kamu dengan tali Allah, yakni agamanya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran 103. Agama Islam yang diutus oleh Allah melalui para nabi dan rasul radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam ibarat seutas tali yang diutuskan, yang dihulurkan ke dunia. Agama Islam ni ibarat satu tali yang dihulur ke dunia, daripada atas, daripada langit turun ke bumi, dihulur satu tali agar manusia berpaut padanya untuk menyelamatkan diri. Jika manusia tidak berpaut dengan agama Allah, yakni tali tadi, nescaya mereka akan binasa. Hal ini disebabkan kerana pada permulaan manusia dicipta, mereka ditakdirkan mempunyai seteru, sama ada dari nafsu sendiri ataupun iblis dan syaitan. Inilah yang membezakan manusia dengan malaikat. Malaikat ni dia tidak ada nafsu, menyebabkan malaikat ni kalau dia Allah suruh, dia terus buat. Malaikat ni terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi kita manusia diberi nafsu, dan juga ada lagi satu lagi musuh yang bersifat yang tak nampak ni, iaitu syaitan. Jadi halangan inilah apabila kita berjaya mengatasi, itulah yang menghasilkan pahala, itulah yang dinilai oleh Allah untuk kita. Sebab itulah dalam menghadapi apa kita kata cabaran tadi, halangan tadi, maka kita ada istilahnya mujahadah, kita ada istilah sabar. Jadi istilah-istilah inilah yang sebenarnya mendekatkan kita kepada Allah. Disebabkan berpaut pada tali pun boleh terlucut. Kadang-kadang disebut di sini, tak guna sebut, kadang-kadang boleh jadi kita dah pegang dah tali, boleh terlucut. Maka kena ada simpulan. Dah pegang dah tali, boleh jadi terlucut, licin ke macam mana, terlucut. Tapi bila ada simpulan, dia jadi kemas. Ikat kat tali tangan, kita dah pegang tali, kita ikat pula kat tangan kita, tu jadi kemas. Dengan simpulan itu, maka seluruh insan boleh berpaut dengan kemas dan kukuh demi keselamatan mereka. Simpulan pada agama itulah yang dikatakan sebagai akidah. Satu daripada simpulan yang paling besar, yang paling kemas adalah kalimat La ilaha illallah. Kalimat utama, kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat inilah kenapa Allah menciptakan kita semua makhluk, kerana Allah nak kita kenal dia ni siapa. Jadi kita kena faham, kita ni duduk atas dunia ni, Allah nak suruh kita kenal dia. Allah nak suruh kita ni harap bergantung kepada Allah semata-mata. Kan isu sekarang ni, bila kaki tangan kerajaan mula dikerah untuk kena vaksin habis, habis kena vaksin, walaupun tak ada dalam aturan, tak ada dalam hitam putih, dengan katanya dinasihat, nasihat tu macam paksa habis-habis lah. Kiri kanan depan belakang orang telefon, pergilah vaksin. Dan ada pula yang keras tak nak ambil vaksin pula. Kita tak nak sebutlah anti vaksin ke apa, yang tu gelaran, kita suka gelar orang ni. Cuma kadang-kadang, terutama bagi golongan agamawan, biasanya mereka nak tengok dulu, sebab dia ada kajian dia juga. Ada yang menerima sebulat-bulat, ada yang kaji dulu, ada yang ikut saja, ada yang tak nak terus. Jadi macam-macam golongan. Dan ada juga yang kalangan kita ni, bila dihadapkan dengan fitnah akhir zaman, tanda tu, tanda ni, Yahudi tu, Freemason ni, Illuminati lah, macam-macam kita sebut dah, agenda propaganda macam-macam kita keluarkan. Macam-macam perancangan mereka memang sebenarnya memang untuk memusnahkan kita, untuk menghancurkan kita. Mereka tak puas hati dengan umat Nabi Muhammad sampai ke sudah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keadaan kita diuji kiri kanan depan belakang ini, ditekan, ataupun dalam kajian akhir zaman ada disebut kita berada di periode ataupun kita kata zaman yang keempat, mulkan Jabariyin, mulkan kerajaan raja yang menekan,
raja pemerintah yang menekan rakyatnya. Keadaan dalam keadaan kita ditekan. Baik. Dan kalau kita tengok juga, kita juga berada dalam 100 tahun. Dalam tempoh 100 tahun kejatuhan Islam, kegelapan Islam setelah runtuhnya ataupun jatuhnya khilafah dinasti Turki Uthmaniyah. Jadi hak jatuh hari itu tahun 1922. Jadi kalau ikut 100 tahun sampai tahun depan dah. Nak boleh sampai tahun depan tu macam-macam depa buat. Jadi macam-macam lah ramalan orang soleh ni. Kata Imam Mahdi nak keluar lah, apa-apa semua tanda. Baik, itu saya tak nak cerita. So nak cerita ni tekanan. Kita banyak cerita dengar bila vaksin ada yang tak boleh bergerak, yang demam, yang mati pun ada. Macam-macam cerita ngeri yang disebarkan, yang dimomokkan pada kita. Dan benda tu memang berlaku. Dalam kajian-kajian dari barat pun ada yang tidak menyokong ataupun tidak menidakkan vaksin. Baik. Jadi bagi kita orang Islam yang bila tahu cerita tu, ada di kalangan kita yang menyatakan bahawa ini propaganda, kita kena lawan. Ada yang menyokong pula vaksin lah yang bagus, kerana badan kita dapat lebih awal dapat signal identifikasi kepada virus yang dilemahkan. Ada persiapan, ada persediaan nak lawan virus tu. Kalau betul-betul masuk, adalah senjatanya, antibody kita bersedia. Baik, penjelasan-penjelasan kiri dan kanan kita dah dengar semua. Tetapi bagi kita umat Islam, apa sikap yang kita kena ambil dalam ujian yang Allah beri kepada kita ni? Allah nak, kebanyakan di kalangan kita, dia berhenti sampai Yahudi tadi. Dia berhenti sampai agenda Yahudi kita kena lawan. Kebanyakan berhenti ke situ, sampai situ. Tetapi kita lupa, mereka merancang, tetapi Allah juga merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketetapan Allah itulah yang terbaik pastinya. Dan sebenarnya banyak plot-plot twist berlaku kat sini. Plot twist dalam keadaan mereka nak melemahkan umat Islam. Macam-macam lah kita katakan. Dengan cucuk vaksin, kita banyak kan aja kita tengok video. Siapa cucuk vaksin, dia nak matikan umur 70 tahun ke atas ni, dalam masa 2 tahun memang mati. Sudahlah. 70 tahun ke atas ni, siapa kena cucuk vaksin mati. Memang rancangan dia macam tu. Dalam video tu sebutlah, saya tengok juga. Lepas tu kalau yang umur 30-40 ke atas ni, 5 tahun 10 tahun mati. Sebab dia nak mengurangkan populasi dunia. Tu dia punya agenda. Agenda tu sebenarnya nak kurang populasi dunia tu politik je. Sebenarnya dia nak menghapuskan umat Islam. Pertama-tama dia pergi banyak serang pada Mekah, pada kiblat umat Islam ni, ada Arab Saudi tu. Lepas tu kawasan Nusantara kita. Depa duk main Olimpik, depa duk main bola, tak apa pula. Nampak sangat benda tu. Tapi kita ni, maknanya benda tu sengaja diletak pada kita. Plot twistnya apa dia? Twistnya sini, kita banyak berhenti, ini agenda mereka nak merosakkan umat Islam. Jadi kita kena lawan, sampai situ kita berhenti. Jadi ada yang tak nak ambil vaksin lah, ada yang pergi melawan lah, macam-macam lah. Akhirnya akan menimbulkan huru-hara. Mereka memang sengaja nak buat macam tu. Tetapi kita lupa bahawa apabila para ulama kita telah berijtihad, maknanya mereka telah melakukan kajian, mereka telah melakukan ijtihad sungguh-sungguh untuk meletakkan vaksin ni macam mana, sebagai ikhtiar kita. Baik, itu sudut fiqhnya. Sudut akidah macam kita nak sebut hari ni, kita belajar bab akidah kan. Sudut akidahnya adalah sebenarnya Allah nak kita ni betul-betul tutup benda lain, bergantung kita kepada Allah betul-betul. Allah nak kita ni biar betul-betul bergantung kepada Allah. Betul-betul bergantung kepada Allah. Kita pernah sebut, jadi masalah kita ni kalau kat pusat kuarantin tu, 50% tak sampai hak semayang. Ni kalau pergi pusat kuarantin, siapa pernah kena pergi kuarantin, duduk tersadar atas katil belakang. Ni cerita hak Melayu ni, tak cerita hak Cina India, tak cerita hak Melayu ni, hak kata Islam ni. Semayang masalah tu. Kalau kita buat perangkaan keluar hari-hari macam KKM keluar, berapa belas ribu keluar COVID, tak kena jangkit.
Jakim buat keluar juga. Berapa orang pula tak semayang? Agak-agak mana lebih banyak? Lebih banyak tak semayang. Seduk main juta juga tu tak semayang tu. Ni virus ke virus wabak pandemik hak paling rosak sebenarnya, hak paling kita takut sepatutnya. Maknanya kita meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan Allah dalam ketaatan, kebergantungan kita kepadanya. Ya. Jadi orang yang dah vaksin kata aku dah selamat, silap juga. Yang menyelamatkan kita, yang memberi manfaat, memberi bekas semua tu Allah. Allah ni akidah hak kena tanam betul-betul. Yang ni Allah nak uji kita di akhir zaman nanti, sebelum datang fitnah hak betul-betul nanti. Kadang boleh nak kait dengan cerita mimpi Masitah tadi. Dah tak tahu tak cerita lah mimpi Masitah ni. Biarlah. Ya, Allah nak suruh kita kembali kepadanya betul-betul. Maknanya kita dah ingat dah, sebelum cucuk tu macam-macam lah kita baca ayat. Tak apa dah tu, kembali dah tu. Selawatnya apa selawat berapa ribu nak boleh menunggu tu, nak boleh sebelum pergi cucuk tu dah lah 5,000 selawat. Sebab dengan cerita macam-macam lah. Maknanya tak apalah, kebergantungan kita balik kepada Allah. Ada pula yang baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kan? Laqad ja'akum tu apa baca tu dalam riwayat sebut siapa yang baca maka dia tidak akan dihinggapi apa saja masalah, bahkan malaikat maut pun tak dekat kat dia. Kan laqad ja'akum ni, laqad ja'akum, siapa yang beramal, malaikat maut pun tak pergi dekat dengan dia. Dia tidak akan dihinggapi apa saja musibah, bahkan malaikat maut pun tak pergi dekat dengan dia. Maknanya siapa baca laqad ja'akum dia tak mati hari tu. Ni amalan ni boleh ambil lah. Ada satu masjid tu dia buat frame, dia letak belakang ni terus. Dia buat frame letak dekat tempat tu imam. Buat frame besar-besar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Baca dua ayat tu. Tidak akan dihinggapi apa saja musibah. Baca tiap-tiap pagi lepas subuh. Baik. Ada sahabat baca ayat ni, dia mengamal ayat ni. Ada sahabat sampai usia dia 120 tahun, dia dah paling terakhir mati. Di kalangan sahabat dia paling terakhir. Satu hari Nabi masuk, dia bermimpi jumpa dengan Nabi. Nabi masuk dalam mimpi, tak kena pula saya. Dia bermimpi jumpa dengan Nabi. Nabi tegur dia, macam mana kamu tak nak jumpa kami ke? Kamu tak rindu kat kami ke? Nabi tanya macam tu. Seolah-olah Nabi tegur, boleh cukuplah baca tu. Jadi dia pun faham, sahabat tadi pun faham. Nama apa saya tak ingat nama sahabat. Dia pun faham, dia tak baca hari itulah kerja aku, hari itulah dia meninggal dia. Bawa dapatlah jumpa dengan Nabi balik. Ulama-ulama pun macam tu, ada banyaklah cerita-ceritanya. Jadi nak boleh cucuk vaksin tu, baca tu dulu. Nak buat pergantungan kita kepada Allah, yakin. Kita dah baca biasa kul Allah pagi, kul Allah petang, 3 kul pagi, 3 kul petang. Kita punya amalan rawatib, semua ini nak menjurus kepada kita ni biar ada hubungan betul dengan Allah, keyakinan kebergantungan kita betul kepada Allah. Tu yang Allah naknya. Bila kita tak dapat datang maya ke masjid hari tu, sekarang dapat datang lagi, mana syukur kita, mana kita punya terima kasih kita kepada Allah. Maknanya setiap gerak-geri, sudut buat kerja buat kita, dalam setiap sudut kehidupan kita dengan Allah. Cucuk vaksin macam mana cerdik pun kata ada nanoteknologi lah, kena ada apalah macam-macam, ada chip lah apa semua, itu lantak dia lah. Kalau Allah tak izin tak jadi juga, itu kena pegang betul. Kisah dia ada dah, macam kisah Nabi Ibrahim. Sunnatullah, api itu membakar, api itu panas, ikut sunnatullah, ketetapan Allah. Tetapi ketetapan Allah pun Allah boleh ubah. Nabi Ibrahim masuk dalam api itu macam mana? Bardan wa salaman, sejuk, tenang, selesa pula, macam duk laikon. Sedangkan itu api. Jadi sebab tu saya sebut tadi, kebanyakan kita ni berhenti pada teori konspirasi saja. Kalau macam Ustaz apa nama, Muhaizat, dia kata, duk sibuk sangat rancangan Yahudi. Rancangan kita umat Islam pun dia. Dia tanya balik, betul ke sepukul atas kita? Duk sibuk sangat dengan konspirasi. Betul, kena tahu, sebab ilmu akhir zaman, ilmu fitnah ni kena tahu. Bila kita tahu, kita boleh mengelak. Tetapi bukan berhenti sampai mengelak saja. Kena ada persiapan kita, iaitu persiapan kita dengan Allah.
Macam kita pernah sebut hari itu, yang kita nak kena siapkan adalah bagaimana kita nak bertemu menghadap kepada Allah. Itu yang kita kena siapkan. Maka daripada itu Allah akan gerakkan kita jalan nak ke mana-mana nanti. Macam mana kita nak berjalan lepas ni. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Siapakah Allah sehingga hanya dialah yang paling layak dijadikan Tuhan? Mengapa tidak boleh bertuhankan yang lain? Mengapa kita tidak boleh bertuhankan harta kekayaan, pangkat, raja, pemimpin yang disanjung berpangkat hebat? Manusia mesti beriktikad bahawa bertuhan kepada Allah kerana dialah yang Maha Esa. Dengan keesaan itu, manusia tidak akan tersalah pilih kerana tiada Tuhan selainnya. Esa maknanya duduk pada Allah satu saja. Tidak ada satu yang sama, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sama yang, tidak ada siapa pun yang boleh menyamai. Manusia mesti beriktikad hanya Allah Tuhan kerana Dia Maha Esa. Jika Tuhan yang tunggal itu pun manusia tidak dapat memilih, bererti mereka tidak berusaha bersungguh-sungguh mencarinya. Saya pernah tengok juga perbahasan antara orang Islam dengan etis. Banyak persoalan-persoalan etis ni orang tak percaya ke Tuhan lah. Bila tengok debat tu pun mereka tidak akan dapat menjawab sebenarnya persoalan. Persoalan-persoalan berkaitan dengan kemunculan, kejadian, bukan kemunculan, kejadian, kewujudan. Jadi sesuatu itu pasti ada bermula. Kalau kita belajar sains, teori Big Bang, teori permulaan alam semesta melalui satu zarah yang dimampatkan dan meletup dan meledak sehingga mengembang menjadilah bintang-bintang, cakrawala dan sebagainya. Rupa-rupa dalam Quran ada sebut, Allah sebut dulu bahawa lihatlah, Allah seru kepada orang kafir. Allah seru, lihatlah bahawa dulu kami jadikan bumi dan langit itu bercantum, lalu kami pisahkan antara keduanya. Itu nak sebut teori Big Bang tadi lah. Tapi teori, bukan nak sebut teori Big Bang tu nak suruh betul orang kafir, tidak. Orang kafir ni maknanya orang kafir saintis yang mengkaji. Allah nak tegur, Allah nak sebut kat situ. Tidakkah benda tu terjadi? Dia tidak akan jadi sendiri, kecuali mesti ada sesuatu yang menciptakan terlebih dahulu, sesuatu yang menjadikannya terlebih dahulu. Dia tak akan meletup tiba-tiba. Ada benda dulu, ada benda, dan ada daripada tiada kepada ada. Jadi kena ada permulaan juga macam mana pun. Bukan sampai permulaan alam semesta ni daripada teori meletupan semata-mata, sebelum nak meletup tu. Jadi Islam menyelesaikan segala permasalahan ini dengan kejelasan yang benar. Maha suci Allah yang menciptakan seluruh alam cakrawala. Dia berkuasa mentadbir. Alhamdulillahi Rabbil Rabb. Tadbir Rabb. Allah ya Tuhan yang mentadbir. Mentadbir segala alam dengan sendirinya, seluruh alam dengan sendirinya. Maka nyatalah sesungguhnya Allah itu maha berkuasa, perkasa dan paling layak dijadikan Tuhan. Allah Tuhan yang qadim, yang tidak mempunyai permulaan baginya, tidak ada tarikh akhir baginya. Dialah Tuhan, tiada sesuatu pun yang menyamainya dan tiada sekutu baginya. Qadim, yang selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Kita ada awal beranak, ada akhir mati. Itu hidup atas dunia. Tapi sebelum tu di alam roh ada lagi. Sebelum, maknanya permulaan kita kalau di alam roh maknanya diciptakan dulu. Lepas tu dikembalikan. Dikembalikan nanti untuk timbangan amal dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah ini dia tidak terikat dengan masa, sebab masa pun Allah yang cipta. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Bahkan ulama sebut huwal awwal wal akhir. Dalam ulama sebut firman Allah sendiri, huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Awal dan akhir tu sebab kita nak faham bahasa kita. Bagi Allah tak perlu awal dan akhir. Tidak ada beza bagi Allah awal dan akhir. Bagi Allah tidak ada terikat dengan masa. Dialah Tuhan yang memiliki sifat abadi, tiada penyudah. Sifat abadi hanya milik Allah. Justru tidak layak menggunakan istilah abadi kepada benda lain. Contohnya gambar yang diambil untuk dijadikan kenangan. Kita sebut ambil gambar untuk apa? Untuk kenangan abadi kita selama-lamanya. Sedap ayat kita. Tu ayat kita lah. Sebab yang abadi sebenarnya hanya Allah.
Kerana gambar itu pun akan musnah juga akhirnya. Mungkin tiada perkataan lain yang hampir dengan maksudnya, maka kita ni guna jugalah perkataan abadi yang digunakan merujuk kepada gambar tadi. Tetapi ada kemungkinan juga ianya salah satu cara daripada musuh Islam, khususnya orientalis, yang ingin merosakkan akidah umat Islam secara sebentar lalu menyampaikan sifat Allah dengan sesuatu yang bersifat dengan sifat makhluk tadi. Ada golongan di dunia ini yang berusaha sepanjang masa untuk merosakkan akidah Muslim. Mereka menggunakan perkataan seperti abadi yang sepatutnya hanya layak bagi Allah, tetapi digunakan untuk selain daripadanya juga supaya dapat diganggu dan menggugat akidah umat Islam. Jadi perkataan abadi tadi, memori abadi ke apa tadi, sebenarnya tidak sesuai untuk kita. Tapi dimasukkan juga, diselit-selitkan juga. Silah lagi? Kekal abadi, kenangan abadi, apa lagi? Semula jadi. Istilah semula jadi pun sama juga. Semula jadi. Semula jadi, seolah-olah jadi sendiri. Semula jadi. Baik. Itu macam-macam istilah lah. Itu istilah Melayu tu. Kalau bahasa Inggeris ada juga istilah dia. Saya tak ingat. Allah selain bersifat abadi seperti yang dinyatakan di atas, dia juga bersifat dengan segala sifat kebesaran, jalal, segala sifat yang baik, mulia, agung, hormat, semuanya milik Allah. Segala sifat yang menunjukkan kebesaran, kemuliaan, kesempurnaan itu adalah milik Allah. Kalau ada pun kat kita, pandai kita, hebat kita, gagah kita, itu hanya pinjaman ataupun penzahiran yang Allah nak suruh kita faham. Macam kita dapat tengok, macam ni tengok rupanya Allah Maha melihat, Allah nampak semua lagi, Allah nampak segala-galanya. Yang mendengar sama, mendengar macam ni, mendengar. Kita mendengar kena guna telinga, kena gegendang telinga tu kena betul. Saraf gegendang tu kena masuk kat dekat otak, baru boleh detect reseptor dia punya gelombang apa semua, bahasa bunyi yang masuk tu, baru kita faham. Kita kena guna organ telinga. Allah tak perlu telinga nak dengar. Ya, Allah tak perlu gantung pada telinga nak dengar. Bahkan pendengaran Allah tidak ada batasan. Kita nak mendengar, jauh-jauh tak boleh dengar dah, dekat-dekat pun kalau bisik tak boleh dengar. Suara semut pun kita tak tahu macam mana bunyi. Dah, itu batasan-batasan. Tapi Allah jadikan juga kuat kita, melihat kita, untuk kita faham Allah ni macam mana. Kurang-kurangnya kita nampak gambaran Allah ni lebih lagi, mengatasi segala-galanya. Macam mana? Baik, penzahiran semata-mata. Apa saja sifat kita, dan sifat yang sempurna itu hanya ada pada Allah. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia zahir, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang zahir dan juga yang batin. Dan apa saja adalah dalam pengetahuannya. Tuhan bukan jenis jisim, benda atau lembaga yang boleh digambarkan, dibayangkan. Allah ni tidak ada jenis jisim macam kita. Ada, kalau kita ada atom, ada zarah, yang boleh digambarkan, boleh dibayangkan. Bahkan kalau kita bayangkan itu, pasti bukan Allah. Kalau kita membayangkan itu, pasti itu bukan Allah. Tidak ada yang boleh membayang-bayangkan. Nanti datang, biasa hak bayang-bayang ni budak-budak, Allah ni macam mana, besar macam matahari, bulat ke, macam manusia, badan macam kita, besar ke. Islam aja terus tidak tolak terus. Sebab kalau kita perasan agama-agama lain, semua tu memberi gambaran suar, memberi surah kepada Tuhan mereka. Mereka sembah, mereka ada gambarkan Tuhan mereka tu macam mana, sama ada dalam bentuk patung ataupun lukisan. Tapi agama kita Islam dengan jelas menyatakan Allah tidak menyamai siapa-siapa. Kalau menyamai makna seolah-olah Allah tiru lah, ataupun Allah bagi tiru dia. Tidak, Allah Maha Esa. Laisa kamitslihi syai'un, tadi dah sebut Allah tidak menyamai apa saja. Baik, justru Allah itu Maha Esa, tidak dilingkungi oleh ruang, sudut dan tempat. Allah tidak dekat, tidak jauh. Bahkan dialah yang dekat, dia yang jauh. Allah tidak bergantung kepada jarak. Lantaran itu apabila Nabi di Isra' Mi'rajkan oleh Allah ke langit tinggi sehingga ke Sidratul Muntaha, tidak pula bermakna Allah tu berada di atas Sidratul Muntaha itu. Ni kita kena belajar akidah ni baru jelas.
Sebab ada yang memahami secara tekstual bahawa Allah tu bersemayam di atas arasy, duduk di atas arasy. Allah ni tempat dia ke atas arasy. Dia ada alam ketuhanan dia. Allah ada alam dia tu sendiri. Baik. Ini satu faham yang perlu kita sucikan kembali. Dari sudut akidah dia sebut bid'ah. Bid'ah dalam pemahaman akidah. Sebab Nabi tak ajar cara faham macam tu. Tu dia sebut sebab bid'ah tu. Baik, cuma kita tak kata yang faham macam ni tu terkeluar, tu jadi kafir, tidak. Cuma silap faham. Silap faham. Baik. Disebabkan Tuhan itu maha mulia lagi, dihormati dari segi adab dan cara menyebutnya adalah dengan menyatakan di atas yang amat tertinggi. Sebab ada di kalangan sahabat baru masuk Islam, ditanya, "Aina Allah?" Mana Allah? Nabi tunjuk atas. Nabi tunjuk ke atas. Ini untuk sahabat baru masuk Islam. Aina Allah? Ke atas. Tunjukkan Allah ni tempat yang tertinggi. Tapi bukan nak kata Allah duduk atas langit. Macam kita duduk main tengok cerita-cerita kartun, Tuhan duduk atas langit, ada istana dia, lepas tu ada malaikat-malaikat, ada dewa-dewa keliling. Itu cerita kartun ataupun cerita dongeng. Jika dikatakan Nabi turun ke bawah pula menemui Tuhan, tak kena pula. Kalau naik ke langit, Isra' Mi'raj naik ke langit kan. Jadi bumi ni bulat. Bumi ni bulat. Yang ada atas bawah ni, kita atas bumi je. Bila kita duduk kat angkasa, mana satu atas mana satu bawah tak kira dah. Betul tak? Kita duduk kat bumi kan. Nabi nak pergi arah ke ni ke, daripada nak turun ke sini ke, nak pergi kat sini ke, dia tak kira arah dah bila kat angkasa tu. Atas bumi je duduk main arah ni. Bila luar angkasa kita payah nak faham dah mana satu atas mana satu bawah. Macam peta dunia. Peta dunia kita ni ada atas bawah kan. Ada hak atas ni kutub utara, bawah kutub selatan. Hak atas-atas ni Rusia, Eropah, Amerika. Kalau perasan lah. Kalau sebenarnya peta yang pertama dilukis ataupun dibuat oleh siapa? Ibn Khaldun tak silap. Yang mula-mula dapat buat peta secara lengkap. Ibn Khaldun ke Ibn Battuta, saya tak ingat, minta maaf. Peta yang dibuat oleh umat Islam tu sebenarnya dia terbalik tu. Dia terbalik. Maknanya kutub selatan tu sebenarnya belah atas, kutub utara belah bawah. Maknanya negara-negara Mak Saleh ni, negara-negara barat ni sebenarnya duduk belah bawah. Tapi mereka pergi pusing biar mereka duduk belah atas. Tu pun jadi rasmi berlaku kat kita. Belajar geografi pun macam tu. Rusia belah atas kita. Jadi popok ni besar-besar ni, Amerika duduk belah atas. Jadi negara-negara barat ni nak suruh nampak hebat, dia duduk belah atas. Negara-negara Muslim semua duduk belah bawah. Bahkan ada istilah dunia kelas pertama, dunia kelas kedua, dunia kelas ketiga. Dunia kelas ketiga ni negara-negara Muslim kebanyakan. Nampak ni politik dunia. Bagaimana mereka merancaukan kita, mengacaukan kita. Baik. Tapi saya sebut tadi balik asal dalam konspirasi, dalam apa saja usaha mereka, sebenarnya Allah nak lihat kita kembali kepadanya ataupun tidak, ataupun kita sekadar berhenti pada teori konspirasi tu. Lepas tu duduk main takut, tak nak kerja lah, berhenti kerja lah, duduk mengatik atas jadah lah, gitu ke? Tak, Nabi tak ajar macam tu. Kalau kita dengar khabar yang kita kata berita, gambaran, cerita-cerita, bukan cerita takut, maknanya dekat dengan kiamat lah. Bukan nak suruh kata berhenti kerja, datang masjid, berzikir sampai sudah. Bukan yang tu, Nabi tak ajar macam tu. Bahkan Nabi sebut, kalau kiamat depan mata kamu duk nampak dah kiamat depan mata, dan di atas dekat tangan kamu ni ada sebiji benih, maka tanamlah. Nabi nak suruh kita ni tetap memandang ke hadapan, tetap berusaha, kerana usaha tu dinilai. Bukan takut tu yang dinilai. Takut ni rugi kita, jadi lambat barang je lah. Sebab ada orang bila dengar cerita, sebab sekarang ni macam-macam mimpi orang soleh ni Allah tunjuk isyarat satu. Kita pun kena tahu juga politik semasa sekarang ni macam mana China, macam mana Amerika, macam mana Jerman, macam mana India pun semua duk berkumpul kat laut China Selatan. Kalau depa tu duk berperang kat situ, seorang je duk main, seorang baling batu je habis meletup tu. Seorang je main lastik baling batu je. Main dengan bom tu Duk perang. Biasa kita duk main perang ni dalam game je, game kapal perang dekat laut tu. Tapi sekarang ni dunia realitinya. Dekat laut China Selatan tu masing-masing duk berebut kat situ. China memang cita-cita dia nak ambil laut, Selat Melaka. Sebab kalau menguasai Selat Melaka, maknanya China dah menguasai dunia. Ini politik dunia, kita kena faham.
Amerika pula dia tak nak bagi China kuasa dunia. Mereka selama ni duk pegang ekonomi dunia. China cara dia nak pegang dunia, ada cara dia. Jadi masing-masing bertembung kat situ. Kita duduk kat tengah-tengah. Tanah Melayu pula. Jantung bumi tu duduk kat tanah semenanjung tanah Melayu. Ni kalau kira semangat Melayu pula lah jadinya. Tapi dalam apa-apa kita kata politik yang berlaku, Allah nak suruh kita balik pada dia. Kita gantung balik pada dia ke tidak? Allahus Samad. Sebab tu amalan yang mudah-mudah inilah yang kita nak kena ulang. Sebenarnya itulah akidah dan itulah yang sebenarnya kita nak kena pegang. Ulama bagi dah mudah. Bacalah qul Allah banyak-banyak. Ada yang mengamal 10 kali, 11 kali. Ada amalan 10 kali itu dalam satu hadis sebut 10 kali baca qul Allah maka satu mahligai dalam syurga. Ada lagi amalan 11 kali baca qul Allah pada waktu pagi dia akan selamat daripada segala bencana. Ada juga itu qul Allah. Allahus Samad, qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala makhluk. Yang tu kita nak kena pegang betul. Bila kita dah berada di perbaringan, perbaringan ni maknanya tak bergerak dah, sakit dah, nazak lah. Maknanya bila sakit tu atas katil dah, tak boleh gerak mana dah. Masa tu banyakkanlah baca qul huwallahu banyak-banyak. Ini ada riwayat sebut. Jadi akhirnya sebab tu saya sebut tadi, akhirnya kita nak mati macam mana hubungan kita dengan Allah. Bukan kita disibukkan dengan politik-politik, konspirasi, zombie lah macam-macam lah. Memang mereka merancang, Allah merancang. Tetapi akhirnya perancangan Allah lah yang sebaik-baiknya. Habislah pelbagai kepercayaan manusia tentang ketuhanan. InsyaAllah kita sambung lain kali dengan izinnya. Muka surat 70. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.